Didik TV KPM. Okay, terima kasih Mira. Pada segmen ini, kita akan belajar untuk mencari julat dan julat antara kuartil bagi data terkumpul. Okey. Jadi, saya bagi satu contoh. Okey. Encik Rozlan telah mencatatkan jisim buah nanas yang dipetik dari kebunnya. Jadual kekerapan dan ogif yang berikut menunjukkan data yang diperolehnya. Tentukan julat dan julat antara kuartil bagi data tersebut. Di sini kita ada dua data. Pertama, jadual kekerapan dan yang kedua kita ada ogif. Okey, ada dua tugasan. Pertama untuk cari julat dan kedua untuk cari julat antara kuartil. Baiklah murid-murid yang berada di rumah, sila fokus untuk mencari julat. Kita perlu mencari titik tengah kelas yang tertinggi dan kita perlu tolakkan dengan titik tengah kelas yang terendah. Untuk mencari julat, kita akan merujuk kepada jadual kekerapan. Baiklah, jika di sini kita nak cari titik tengah bagi kelas tertinggi, agaknya Mira yang bijak. Mana satu kelas yang paling tinggi, Mira? Kelas yang paling tinggi ialah 900 ke 999. Pandai, bagus Mira. Jadi, kita perlu cari titik tengah. Macam mana cara untuk cari titik tengah? Kita perlu tambahkan had bawah dan juga had atas, iaitu 900 tambah dengan 999 kita bahagikan dengan 2. Kita akan dapat titik tengah kelas tertinggi. Kemudian, kita akan cari titik tengah kelas terendah. Mira, mana satu kelas terendah, Mira? Kelas terendah, pastinya sama jawapan Mira dengan kawan-kawan Mira, iaitu 400 hingga 499, cikgu. Betul, bijak. Bagus, Mira. Jadi, apa yang kita perlu buat? Kita perlu tambahkan untuk cari titik tengah, iaitu 400 tambahkan dengan 499 kita bahagikan dengan 2. Jadi, murid-murid boleh selesaikan soalan ini dan mereka akan dapati bahawa titik tengah kelas tertinggi ialah 949.5 dan titik tengah kelas terendah ialah 449.5. Apabila mereka selesaikan, mereka akan dapat jawapan 500 gram. Okey, tapi 500 gram ni Mira, macam mana kita nak jelaskan? Macam mana kita nak tafsirkan nilai 500 gram tu? Apa maksudnya? Okey, maksud ialah 500 gram ni ialah beza antara jisim bagi nanas yang paling berat dengan nanas yang paling ringan ialah 500 gram. Okey, so julat kita dah selesai. Bagaimana pula dengan tugasan satu lagi untuk cari julat antara kuartil? Kalau tadi julat kita akan merujuk kepada jadual kekerapan. Jadi sekarang untuk mencari julat antara kuartil, kita akan merujuk kepada ogif. Baiklah murid-murid. Daripada ogif, murid-murid kena berhati-hati. Okey, ogif ni dia ada satu garisan dan murid-murid perlu tahu, tengok di manakah garisan itu berakhir. Okey, dia berakhir di 80. Ini bermaksud data kita ataupun kekerapan kita adalah 80. Bila kita longgokkan, bila kita kumpulkan. Jadi, pertama untuk cari julat antara kuartil, kita perlu mencari kuartil ketiga. Kita perlu tolakkan dengan kuartil pertama ataupun Q3 tolak dengan Q1. Okey, dekat mana nak cari Q3? Okey, macam ni sebenarnya. Daripada ogif, kita tahu bahawa kuartil pertama ialah 1/4 daripada jumlah keseluruhan kekerapan kita, iaitu 80. Jadi, 1/4 daripada 80 ialah bersamaan dengan 20. Di mana kedudukan 20? Di situ kedudukan 20. Okey, kita teruskan lagi dengan untuk mencari kuartil yang ketiga. Bagi kuartil yang ketiga, dia adalah 3/4. Kalau kuartil pertama suku ataupun 1/4. Kuartil ketiga ialah 3 suku ataupun 3/4 daripada kekerapan longgokan kita, iaitu 80. So, kita akan dapat 60. Adakah dah selesai? Belum lagi Mira. Murid-murid belum lagi. Kita belum selesai lagi. Daripada sini, daripada ogif ni sebenarnya, kita dah dapat dah kita punya kuartil pertama. Kita perlu buat apa? Baca dan buat unjuran pada kita punya ogif. Okey, kita tahu ogif kita akan garisan terkena pada ogif dan kita perlu reflect dia ke bawah dan kita buat dia punya bacaan. Okey, kalau murid-murid tengok ya dekat sini daripada 599.5 hingga 699.5, dia punya nilai dekat sini ialah 100. Betul? 100. Bermaksud dalam ni ada 10 kotak kecil. Berapa perwakilan bagi satu kotak kecil? 100 bahagi dengan 10 kotak. Bermaksud satu kotak tu mewakili 10. Jika kita lihat anak panah ini terkena pada 1.5 kotak. Bermakna
1.5 kotak kali dengan 10 berapa Mira? 15 kan? Ya, betul. 15 kan? Jadi 599.5 tambah dengan 15 kita akan dapat jawapan 614.5. Itulah nilai kuartil pertama kita. Okey, settle dah kuartil pertama. Kita nak pergi kepada kita punya kuartil yang ketiga. Kuartil yang ketiga, kita tahu bahawa nilai dia adalah 60. Betul? 60. Kita ambil nilai 60, buat garisan dan buat unjuran. Unjuran kita terkena pada OGIF. Lepas tu kita nak buat apa? Kita reflect ke bawah, buat garisan ke bawah dan kita dapati nilai itu jatuh satu kotak selepas 799.5. Ya. Ini bermaksud satu kotak, Mira, bersamaan dengan berapa Mira? 10, cikgu. 10, betul. Maksudnya 799.5 tambah dengan 10, itulah nilai kuartil ketiga kita iaitu 809.5. Ya. Baiklah. Murid-murid belum selesai lagi membuat pengiraan. Dah dapat kenal pasti kuartil ketiga. Mereka juga dapat mengenal pasti dan mengira kuartil pertama. Jadi sekarang mereka perlu menggunakan formula Mira, iaitu kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama bagi mengira julat antara kuartil. Daripada sini, Mira, berapakah kita punya kuartil ketiga? Kuartil yang ketiga kita ialah 614.5, cikgu. Kuartil ketiga kita. Itu kuartil pertama. Kuartil pertama. Kuartil ketiga ialah 809.5. Okey, bagaimana dengan kuartil ketiga kita, Mira? Itu yang ketiga. Yang pertama ke, cikgu? Sekarang yang pertama. Baiklah, yang pertama ialah 614.5. Ya, kuartil ketiga 809.5 kita tolakkan dengan kuartil pertama iaitu 614.5. Berapa jawapan Mira? Mira dapat jawapannya ialah 195 gram, cikgu. Okey, betul. 195 gram. Okey, kita dah dapat jawapan 195 gram untuk jurat antara kuartil. Tapi apakah maksud 195 gram itu, Mira? Murid-murid di rumah juga perlu tahu apakah maksudnya. Okey, maksudnya ialah beza antara jisim bagi nanas yang paling berat dengan nanas yang paling ringan yang berada 50%, bahagian tengah taburan ialah 195 gram. Daripada kita punya OGIF ni Mira, Mira boleh tengok kan, kalau penuh sampai 80 ni 100%, betul? Jadi kita bahagikan kepada 4 bahagian. Okey, bawah ni adalah 1/4, maknanya 25%, atas ialah 25%. Jadi tengah-tengah ni adalah mewakili 50%. Jadi itulah maksudnya data kita yang berada 50% di bahagian tengah ialah bersamaan dengan 195 gram. Jadi kita dah belajar nak kira julat dan julat antara kuartil. Mari murid-murid di rumah kita sama-sama buat latihan untuk soalan seterusnya. Baiklah, jadual kekerapan dan OGIF di bawah menunjukkan skor ujian kecerdasan yang dilakukan oleh calon yang ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. Ujian kecerdasan ni adalah ujian ni lah, IQ lah, bijak tak bijak kan. Tentukan julat dan julat antara kuartil bagi data tersebut. Baiklah murid-murid, kita perlu jalankan 2 tugasan untuk cari julat dan julat antara kuartil. Baiklah, yang pertama kita nak cari julat. Okey, mungkin kita boleh bagi masa dekat murid kita untuk selesaikan julat. Silakan murid-murid yang berada di rumah dan juga di studio, sila cari julat bagi data kita. Ya, okey, macam yang kita bincang tadi kan Mira, Ya, cikgu. untuk cari julat kita nak refer ataupun rujuk kepada yang mana satu? Kita kena tengok markah yang skor yang paling tinggi. Kita tambahkan. Kemudian kita bahagi 2. Pandai. Kemudian kita tolak pula di skor yang paling rendah. Sama juga kita tambahkan, bahagi 2. Bagi 2, betul. Kita kena cari dia punya titik Tengah. Okey, baiklah. Jika murid-murid yang berada di dalam talian dah selesai, yang nak respon bagi jawapan boleh angkat tangan. Okey. Siapa ingin cuba berikan jawapan? Siapa ingin cuba? Untuk julat terlebih dahulu ke, cikgu? Kita buat julat dulu. Okey. Okey, kita selesaikan satu persatu Mira. Baiklah. Untuk julat terlebih dahulu, nampaknya ada yang dah selesai. Hawa macam dah siap tu, cikgu, ke ada yang ingin kongsikan jawapan? Siapa nak kongsikan jawapan? Ada tak yang dah siap nak kongsikan jawapan? Boleh angkat tangan? Angkat tangan. Okey. Sila. 2 orang ni, cikgu. Ada Hawa, ada Nuha. Yang mana satu, cikgu? Okey, silakan Hawa. Hawa nak jawab ke? Okey, silakan Hawa. Jawapan saya 50. Jawapan Hawa 50. Okey, boleh Hawa terangkan macam mana Hawa dapat jawapan 50, Hawa? Yang 81 tambah 90 bahagi 2 dapat 85.5.
Lepas tu 31 tambah 40 bahagi 2 dapat 35.5. Jadi 85.5 tolak 35.5 jadi jawapan dia 50. Jawapan dia adalah 50. Okey, mari kita semak adakah jawapan Hawa sama dengan jawapan kita. Mira. Ya. Okey, macam tadi kita nak cari titik tengah kelas tertinggi. So Mira kata 81 hingga 90. Jadi nak buat apa Mira? Kita tambahkan dan bahagi dengan 2. Lepas tu kita tolakkan dengan apa Mira? Kita tolakkan dengan yang paling rendah. Ya, iaitu 31 hingga 40. okey, 31 tambah dengan 40, kita bahagi dengan 2. Kita akan dapat jawapan 85.5 tolak 35.5 dan jawapan saya ialah 50. Oh, Sama dengan Hawa. wow. Bagus Hawa, bijak. Tapi siapa yang nak terangkan 50 ni sebenarnya mewakili apa? Siapa nak terangkan 50 ni? Macam mana kita nak terangkan? Okey, yang senyum cantik di bawah sana, silakan Fatihah. Silakan Fatihah. 50 mewakili beza antara paling tinggi dengan skor yang paling rendah, iaitu 50. Ya, pandai. Okey, skor yang paling tinggi dengan skor paling rendah iaitu 50. Baiklah, bijak murid-murid kita hari ini. Kita teruskan lagi dengan tugasan kita yang kedua. Baik, untuk cikgu. mencari julat antara kuartil. Tetapi cikgu, sebelum itu, kerana dua jawapan kawan-kawan Mira betul, berapa bintang untuk mereka cikgu? Kalau macam tu kita bagi seorang 2 bintang Mira. Boleh. Fatihah dan juga Hawa ya. Ya, betul. Baiklah, tahniah. Baik cikgu, Tahniah. silakan cikgu. Baiklah, untuk cari julat antara kuartil macam yang kita bincangkan sebentar tadi, kita ada 2 data. Murid perlu buat pilihan nak gunakan jadual kekerapan ataupun nak gunakan OGIF. Silakan, kita bagi mereka masa untuk buat. Okey. Kalau julat tadi kita merujuk kepada jadual kekerapan kan Betul. Mira? Macam mana pula dengan julat antara kuartil? Okey. Siapa yang dah siap, murid-murid yang di rumah boleh cuba menjawab. Kalau dah siap boleh angkat tangan. Okey, kita tengokkan Mira, nampak macam susah tapi sebenarnya bila gunakan teknik yang betul, kita tahu cara kita boleh buat dengan baik dan kita boleh buat dengan jawapan yang betul. Betul tu. Kita kena tahu juga kotak kecil di bawah tu mewakili berapa kan cikgu? Betul, bijak. Okey, agak-agak Mira, satu kotak ni mewakili berapa sekarang Mira? Itu mewakili 10 cikgu. Okey, 10 kan Mira? Pandai Mira. Dalam ni ada 10 kotak kecil kan Mira? Ya. Jadi satu kotak kecil ni mewakili berapa Mira? Satu kotak kecil tu pun mewakili satu. Pandai. Satu. Kalau Mira ni saya dah bagi 5 bintang dah ni. Memang bijak. Okey. Adakah yang dah selesai untuk julat antara kuartil? Okey. Afiq, laju angkat tangan cikgu. Afiq. Ya. Okey, silakan Afiq. Jawapan Afiq berapa Afiq? Saya dapat 12. 1/4 dan 20 kan dapat 12 lah. Dapat 12 untuk Q1. Okey. Ya. Afiq baca betul kepada OGIF kita tu Afiq? Okey, Hawa. Ya Hawa. Silakan Hawa. Saya rasa Afiq buat salah lah teacher. Afiq buat salah dekat mana tu Hawa? Sepatutnya 1/4 darab dengan 50. Betul. Murid-murid di rumah pun tolong ambil perhatian. Kita nampak pada paksi Y ni kekerapan dia adalah 60. Tetapi kita perlu merujuk kepada OGIF kita. OGIF kita ni berakhir di mana? Nampak ni? Dia berakhir di 50. Jadi, untuk cari kuartil pertama macam mana Hawa? Silakan Hawa, teruskan. Untuk cari kuartil pertama, 1/4 darab dengan 50. Jawapan dia 12.5. Kuartil ketiga 3/4 darab dengan 50. Jawapan dia Berapa Hawa? Berapa Hawa? 37.5. Okey, 37.5. Baiklah, daripada OGIF kita. Terima kasih Hawa. Kita perlu tahu cari. Jadi Hawa kata tadi 1/4 darab dengan 50. Kita dapat 12.5. Di mana kedudukan 12.5? Murid-murid perlu tahu dan buat garisan yang betul nanti. Okey. So kita cari pula kuartil ketiga. 3/4 daripada 50, 37.5. Dah selesai ke belum? Belum. Kita perlu ambil bacaan daripada OGIF. Okey. Hawa, berapa bacaan Hawa? Berapa jawapan Hawa untuk julat antara kuartil? Yang 12.5 tu kena pada garis OGIF, jatuh pada kotak kecil 0.5. Okey. Yang kuartil ketiga 37.5 kena pada garis OGIF, jatuh pada kotak kecil 0.5. Okey. Jadi kuartil 1 50.5 tambah 4.5 darab 1, jawapan dia 55.
Kuarti ketiga 70.5 tambah 0.5 darab 1, jawapan dia 71. Jadi 71 tolak 5, jawapan dia 16. 16. Baiklah, kita bandingkan jawapan yang Hawa beri, iaitu 16 dengan jawapan yang saya punya. Baiklah Mira, Ya, cikgu. daripada sini 12.5 kan Mira, murid perlu membuat unjuran. Okey, mereka perlu buat unjuran 12.5 dan kena pada Ogive dan mereka perlu baca dari kotak sini. Okey, macam Mira kata tadi, Ya, cikgu. satu kotak kecil mewakili Satu. Kalau kita tengok, data kita jatuh betul-betul 4.5 kotak. Bermaksud 4.5 kita kena tambahkan dengan 50.5. Jadi jawapan kita adalah sama dengan 55. Okey, bagaimana pula dengan kita punya kuartil yang ketiga? Tadi dia baca dan kira dapat 37.5. Okey, baca dekat graf kita, cari 37.5, buat unjuran, kena pada Ogive dan buat garisan ke bawah, dia jatuh betul-betul 0.5 kotak, setengah kotak. Jadi kalau setengah kotak, 0.5 kotak, maknanya nilai dia adalah 0.5. Nak buat apa Mira? Kita Tambahkan. tambahkan 70.5 tambah 0.5. Jadi jawapan kita ialah sama dengan 71. Dah selesai ke belum? Belum. Jadi kita gunakan formula Q3 tolak dengan Q1. Okey, Q3 kita adalah sama dengan 71. Kita tolakkan dengan Q1 kita iaitu 55. Jadi jawapan kita ialah sama dengan 16. Sama tak dengan jawapan Hawa tadi, Mira? Ya, sama. Tapi 16 ni kalau kita nak huraikan dia sebenarnya macam mana ayat kita? Dia sebenarnya mewakili apa? Siapa yang nak respon? Silakan. Okey, silakan. Silakan, Nuha. Nuha. Untuk dia beza antara skor yang paling tinggi dengan skor yang paling rendah yang berada pada 50% bahagian tengah taburan ialah 16. Ya, betul. Okey. Beza antara skor paling tinggi dengan skor paling rendah yang berada 50% di bahagian tengah taburan ialah sama dengan 16. Jadi inilah kita punya jumlah antara kuartil. Wah. Didik TV KPM